penyerahan sebenarnya peruntukan kita 10 bot. Pada November 2023 itu telah pun diserah 6 bot yang pertama punya siapan, dan kali ini ada 4 lagi serahan kepada pihak PPM, Pasukan Polis Marine, dalam masa 22 bulan. Ini adalah satu local company yang pada pihak kita, bila kita tengok dia pun dalam masa 22 bulan boleh menyiapkan 10 bot dalam masa yang ditetapkan dengan jumlah 32.8 juta. Alhamdulillah. So bot-bot ini adalah lebih kepada operational bot, boleh memintas, kelajuan dia menakutkan penyedayah di laut di antara 45 ke 55 knot di laut, dan boleh meletak ataupun menempatkan 8 pegawai dan anggota di sana. So itu habis cerita berkenaan dengan perasmian pada petang ini. Pihak kami berterima kasih pada kerajaan, terutamanya pada pihak KDN yang telah pun menentukan bahawa perolehan bagi kegunaan pihak polis untuk menjaga sempadan, terutamanya perairan ini, diambil cakna, diambil kira, diambil peduli. Alhamdulillah. So inilah hasilnya. So itu saja. Ada soalan lain? Untuk peletakan bot-bot ni di mana? Di seluruh negeri ke semana tu? Sebab ada 10 kan? Buat masa ini pengagihan akan kita letakkan di sini separuh, dan juga ada agihan keluar juga. InsyaAllah kita akan tentukan kawasan di mana lah. Untuk sepadan tu Ya. Untuk kawal sepadan lah, bot-bot ni. Bot ni lah untuk perairan lah. Perairan dah tentulah sempadan. Tan Sri, it was mentioned that dia ada senjata. Any particular? Yes, dia punya lengkap dengan senjata. Kalau disebut tadi is 762. 762 is sniper punya very heavy weapon lah. Very heavy weapon. I mean, it's quite, Yes. it's a very high-end weapon. Yes. Tuan, Tan Sri boleh tanya soalan lain pasal Dadah? Pasal apa? Fentanyl? Ha? Fentanyl, nak tanya pasal fentanyl. Pasal The drug, zombie drug. new drug ah? Yeah. You mean new drug? Apa drug apa? No, new drug, fentanyl, the zombie drug. Fentanyl. Okey, fentanyl ini kalau ikutkan belum ada lagi di sini. Belum ada lagi. Dia ni adalah pasal saya dia boleh bercakap pasal seluruh pengarah narkotik. Fentanyl ini adalah satu zombies punya drug, sekiranya dihisap jadi macam zombies lah. Tetapi buat masa ini apa yang kita lihat di Malaysia ini lebih kepada syabu. Kalau tangkapan pihak kita di Malaysia lebih kepada sabu, disebabkan semua dadah yang masuk ini adalah melalui Golden Triangle. Jadi yang ada di sana adalah syabu, yaba, kemudian ganja dan heroin. Fentanyl ini di Europe, kebanyakannya di Europe, dan tidak masuk di sini. Tetapi kita tidak boleh mengambil kesempatan bahawa kononnya tidak masuk ke sini, disebabkan kalau kita lihat bahawa kokain dibuat di kalau kita cakap dulu di Colombia, Mexico, Guatemala, sampai juga di sini sekarang. Jadi pihak PDRM terutamanya daripada narkotik, memang kita mengambil cakna ataupun mengambil kira, menentukan bahawa negara kita ini tidak dilambakkan semua dadah. Kalau kita ingat lagi bahawa dadah ini adalah musuh nombor 1 negara, bermulanya daripada tahun 83 sehingga hari inilah masih lagi musuh nombor 1 negara. So dadah ini dia mengikut dia punya evolusi juga. Kalau dahulunya candu, kemudian pergi ganja, kemudian heroin, sekarang ini dah pergi meta, ni lebih kepada syabu. Dia akan boleh berubah juga, boleh kepada kokain, dan boleh juga kepada
dadah-dadah yang lain, psychoactive yang lain. Ya. Tan Sri, difahamkan di negara lain, dadah lain jarang list dengan fentanyl. So penagih dadah pun tak tahu buat ada fentanyl. Mungkin ada nasihat untuk penagih dadah yang ini sekarang sebenarnya sangat bahaya. Because a lot of Dia accident. nasihat dia sebenarnya nasihat kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya anak-anak muda, jangan hisap dadah langsung, jangan dekati langsung diri dengan dadah. Bukan kata saya nak ingatkan fentanyl tu saja. Patutnya diorang memang tak sepatutnya terlibat, merugikan kerajaan, meletakkan di dalam penjara untuk pemulihan kerugian atas kerajaan sebenarnya. Tan Sri, another drug related question. Tan Sri, sekarang ni kat Malaysia ni dikatakan menjadi negara import. And that's the reason di mana Negara dia import? ada dadah. Because we actually bringing in chemists and we're making a special blend drug for our neighbouring country. Is that true, Tan Sri? Negara import atau negara ekspor? Import. I mean, sorry, negara export. I'm sorry. Yeah, we are making our own blend narcotics. Okey, untuk last year punya rampasan ni, tangkapan di Makmal, saya ingat pun tak sampai 20 kot, tak silap saya lah. Kalau saya ingat. Makmal kita ni adalah makmal yang kecil, yang dia dapat daripada dia punya substance ini boleh dapat daripada actually substance yang kilang pakai ni, yang terhad ataupun yang terlarang ataupun yang registered, you baru boleh beli. Yang ini yang diambil untuk membuat dadah-dadah. Jadi kalau kita cakap kita ini negara pengeksport, seolah-olah kita negara pembuat dadah, tak boleh. Itu saya tak setuju. Tak setuju, memang saya tak setuju. Pasal makmal yang kita tangkap ni pun kadang-kadang dia dalam 6 bulan saja kita dah tangkap. Dan dia punya jumlah yang dia buat ini memang kita tahu. Sangat sedikit. Just untuk kegunaan tempatan saja. Okey. Walau bagaimanapun, okey, saya tak tolak bahawa negara kita dijadikan sebagai hub. Datangnya daripada Golden Triangle, barang ini sampai ke sempadan Thailand, masuk daripada Kelantan, Kedah, Perlis, sampai ke KL ataupun sampai di Johor ataupun sampai di Selangor. Ada juga pengedar-pengedar yang mengedar dadah ini ke Australia, New Zealand, Korea, negara ketiga. Itu saya mengaku. Pasal itu memang berlaku. Itu memang berlaku. Tetapi sebagai kita pengeksport, seolah-olah kita ini produce dadah. No way. Itu bukan dia. Dan saya bagi tahu bahawa kita tidak akan berkompromi dengan mana-mana juga kartel, termasuk anggota kita dan penjawat awal yang mana. Mana-mana yang terlibat dengan dadah, yang melindungi, kita akan mengambil tindakan. So basically it's amphetamine. Is there a name for it? Amphetamine, Yeah. syabu. Yeah. Syabu ais lah, So is amphetamine. that a name for it, that the one that is being sent to Amphetamine Australia? type stimulant. Amphetamine is more to ketamine. Tapi dia tak ada macam special blend. I was heard that it was called Malaysian special blend. No. Tak ada, No tak ada, name, tak ada. Tan Sri, soalan lain macam mana penguatkuasaan atau penugasan anggota di sempadan dan juga lorong-lorong tikus memandangkan ni Ramadan dan juga menjelang Syawal kan. Mungkin ada parti yang pulang ke, masuk ke Saya lah. Kalau mana parti-parti nak pulang, biar dia pulang lah. yang masuk. Kenapa kita nak tangkap, nak bubuh, dekat bagi makan pula? Kalau saya lah. Biar dia balik. Okey, penugasan di sempadan masih kukuh macam yang kita telah jadualkan. Penugasan di sempadan ini maksudnya kita akan alert kepada kontraben dan juga parti-parti yang akan masuk, pendatang-pendatang yang akan masuk ke negara kita. Tetapi buat masa ini apa yang kita telah amalkan daripada maklumat yang kita dapat, recikan kita dapat, memang tangkapan-tangkapan kita memang banyaklah di sempadan, terutamanya kontraben. Tan Sri, adakah keanggotaan PDRM ini mencukupi memandangkan kepadatan penduduk di Malaysia ni semakin meningkat? Okey, dia macam ni. Kalau kita tengok United Nations punya pembahagian, dia cakap 300 pegawai polis kepada 100,000 penduduk. Okey, kalau maksudnya
Satu polis 333 penduduk. Betul. Sekarang ini kita dalam Malaysia ada lebih kurang 32 juta penduduk. Betul. Polis yang ada lebih kurang saya ambil 130,000. Saya tak ambil 137,000 pasal itu termasuk kerani. Kalau saya ambil 137,000, maksudnya kita cuma satu polis bersama dengan 275 tak silap, lebih kurang lah. Macam tu. Kalau kita ambil 170. 130,000 polis. Jadi dia masih lagi dalam range United Nations punya ni. Kita tak ada isu kekurangan. Isu kekurangan pun pada saya lah. Kalau nak dibesarkan adalah dibesarkan di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Disebabkan buat masa ini global issue adalah scammer atau AI ataupun cybercrime. Itu yang global issue. Bukan kata Malaysia saja, seluruh negara. Buat masa ini JSJK ni, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial ini mempunyai throughout Malaysia 2,100 pegawai dan anggota saja. Jadi itu yang lebih crucial lah. Kalau kata penambahan di jabatan ini dahulu. Dan kemudiannya narkotik. Disebabkan narkotik ini mempunyai tidak lebih daripada 5,000 saja pegawai dan anggota throughout Malaysia juga. Berbanding dengan JSJ, Jabatan Siasatan Jenayah mempunyai lebih daripada 14,000. KDNKA lagi ramai, pengurusan pun ramai. So isu-isu macam ni yang perlu kita tangani lah. Pasal dua-dua ini, narkotik dan juga cybercrime ini menjadi satu global issue. It's not an issue for Malaysia, it's issue for global. Jadi kita kena tangani dengan mencukupkan keanggotaan pegawai dan anggota, juga kelengkapan-kelengkapan yang sepatutnya. Tan Sri, ada satu soalan. Sekarang ni trend, people don't lodge a police report. They just make it viral online. So normally kena buka investigation paper and then you classify. How? Any advice on that? Itulah kadang-kadang orang dia takut dalam media sosial saja tidak buat report. Kita alu-alukan. Sekiranya dia nak buat pengaduan, buat report. So basically if So, you just put it online, kalau sekiranya itu adalah terutamanya tomahan kepada polis ke penjawat awam yang lain ke, lebih bagus datang ke balai buat report. Kan? Itu lebih baik untuk kita siasat dengan lebih telus lagi. Tetapi kalau media sosial, okey, bagi saya lah, kita juga ada jabatan integriti dalam PDRM. Cuma PDRM saja ada jabatan integriti yang sangat besar compare dengan lain-lain agensi. Kalau ada tomahan kepada anggota pegawai kita akan mengambil tindakan juga untuk menyiasat. Sama ada tomahan itu betul atau tidak. Sekiranya betul, kita ambil tindakan. Macam saya cakap, kalau boleh, saya nak zero tolerance kepada isu-isu integriti, tata kelola dan disiplin untuk pegawai dan anggota PDRM ni. Bukan kita nak menggalakkan, kita nak bagi 2% berlaku, tak. No. Zero tolerance for this isu-isu disiplin integriti ni. So, kalau boleh macam tanya tadi, buatlah report. Buat report kita siasat. Okay? Thank you. Thank you much. Terima kasih. Sudah tamat berbuka puasa. Tamat berbuka.